Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Nazir Masjid Mujahidin dan barisan ahli jawatankuasa, yang dikasihi imam bertugas, Bilal bertugas, dan seterusnya kaki tangan masjid, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita merapatkan syukur atas keizinan Allah pada pertemuan kita malam ni. Walaupun saya dijemput kerana menggantikan ustaz yang sepatutnya pada malam ni dikhabarkan kerana tak sihat, namun alhamdulillah Allah masih mengizinkan program tuan-tuan di masjid ini setiap lepas maghrib berjalan lancar. Dan mudah-mudahan dengan program-program yang diadakan seperti ini dapat mencetuskan lagi atau menambahkan lagi ilmu-ilmu kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baru balik umrah dah 10 hari lah. Hari terakhir saya di Mekah, 2 hari terakhir, ada 2 berita yang dengar, yang saya dapat. Berita, walaupun berita ni tak sahih, masa itu tak sahih lagi lah. Berita yang pertamanya tentang Arab Saudi tak bagi masuk apa pun tu jemaah-jemaah lagi kerana virus COVID-19, apa ke nama virus tu, corona. Pun sekarang memang betul lah ditahan. Dan berita yang kedua saya dengar, sibuk juga dibincang oleh kawan-kawan tentang perkembangan politik kita di Malaysia ni. Masa itu belum terjadi lagi, baru kabar-kabar angin, baru dengar riak-riak, tak tahu cerita. Jadi dan akhirnya perkara itu terjadi sehinggalah hari ini. Dan cetusan daripada peristiwa tersebut, kita bukan nak ambil tahu hal peristiwa tu, dan saya pun bukan nak menghuraikan tentang itu, tetapi hasil daripada peristiwa pergolakan politik kita, timbul satu perkataan yang sinonim, perkataan yang sering digunakan oleh para netizen di dalam Facebook, iaitu satu perkataan yang tak boleh tidak mesti nak digunakan juga. Itulah perkataan khianat. Perkataan khianat sekarang ni tengah popular betul. Perkataan khianat ni kata apa? Khianat ni daripada perkataan Arab. Asal katanya kalau kita tengok kamus Marbawi, khana yakhunu khianat. Khana tu fi'il madinya past tense, yakhunu present tense, khianat nama terbitan atau khaunan. Khianat ni lawan kepada amanah. Amanah merupakan salah satu daripada sifat Nabi. Sifat Nabi SAW, dan terutama Nabi kita lah, sifat amanah pada Nabi. Jadi lawan pada amanah itu khianat, iaitu apabila orang yang diberikan amanah, dia tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, lalu orang tersebut dinamakan khianat. Sekali lagi saya katakan, bukanlah nak menghuraikan tentang perkembangan politik, cuma ambil kelangsungan daripada perkataan tu saja yang kebetulan dah jadi popular. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 182. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maksudnya satu penceritaan yang diceritakan oleh Allah SWT. Dan ingatlah, kata Allah, wahai Muhammad dan wahai umat Muhammad, kita ni lah, Allah bagi ingat di dalam rakaman cerita yang dirakamkan dalam Al-Quran.
Apa Tuhan kata? Ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sebelum Allah jadikan kita, sebelum Allah nak cipta kita, kita dah ada di alam roh. Jadi sebelum confirm Allah nak jadikan kita ni manusia yang nak diturunkan ke bumi, masa itu baru dalam qabdan Allah sajalah. Jadi Allah kumpulkan semua roh-roh tersebut untuk diambil kesaksian, untuk nak ambil sumpah daripada roh-roh tersebut. Roh siapa? Roh kita ni lah. Apa Allah kata? Sambil Allah bertanya di dalam firman-Nya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah bertanya kepada kita zaman kita di alam roh dulu lagi, belum kita dijadikan, belum kita diturunkan ke dunia, belum kita sampai kepada turn untuk kita dilahirkan. Allah dah tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Ramai-ramai semua roh yang berjuta-juta tu jawab, termasuklah kita. Kita yang tak ingat, dah lupa zaman alam roh dulu. Kita jawab benar, pasti, betul, tak salah lagi, confirm. Itu maksudnya. Benar, kata terjemahannya. Engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi, kami bersaksi, bersumpah, ambil bai'ah. Kami berbai'ah, kami bersumpah, kami bersaksi. Memang sebenar-benarnya engkaulah Allah Tuhan kami. Itu sumpah kita. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai dari diberi peringatan tentang hakikat ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita lah. Allah tak perlu tujuan. Tujuannya supaya kita besok dah kiamat, esok balik ke akhirat, kita tak claim dengan Allah. Kami tak janji pun. Macam ada setengah orang, dia bercakap, sebenarnya kata-kata ni salah. Aku tidak minta dilahirkan di dunia. Oh begitu. Sebenarnya dia minta. Sebenarnya kita menunggu giliran, minta ke tak minta ke, memang turn kita akan lahir ke dunia. Namanya manusia akan lahir ke dunia. Sebelum lahir kita dah berjanji. Tujuannya supaya bila kita balik esok, kita tak claim dengan Allah. Kamu tak cakap apa-apa pun wahai Allah, kami tak janji apa-apa pun. Maka kenapa kamu perlu nak seksa kami kalau kami tidak mengikut perintah kamu? Tidak. Tapi Allah dah siapkan janji ini. Kita sudah berjanji sungguh-sungguh. Kita sudah berikrar, sudah bersumpah, sudah berbai'ah, sudah pegang, angkat sumpah itu kalau dunia. Qalu bala, kita dah jawab. Namun begitu, apa keadaan kita sekarang? Bila kita dah sampai ke dunia ni, apa keadaan kita? Itu yang nak kita bincangkan, yang nak kita suluh pada diri kita masing-masing. Bukan nak suluh politik tu. Itu sebagaimana saya kata ni, cuma ambil tempiah ni saja daripada perkataan khianat tu. Jadi adakah kita sampai ke dunia ni sekarang, kita dalam keadaan amanah memegang janji dengan Allah tersebut, ataupun sekarang kita ni sudah menjadi orang yang khianat? Cuba kita teropong. Kita masih berpegang teguh kepada janji-janji kita dengan Allah dulu di zaman alam roh dulu, ataupun sekarang kita dah khianat? Alhamdulillah lah kita ada ilmu sedikit sebanyak. Mudah-mudahan dengan panduan suluhan ilmu tu kita membaca Quran, kita tahu panduannya. Mudah-mudahan kita ni bukanlah golongan khianat. Kita ni tidaklah golongan khianat, cuma kita tak tahu seperatus mana amanah kita. Kita masih lagi dalam kelompok amanah lah. Pegang amanah janji kita kepada Allah, tapi cuma kita tak tahu berapa persen amanah yang kita pegang. Dan atas persen itulah yang akan kita hadapi apabila kita kembali balik. Baik, khianat adalah satu sifat buruk. Sifat yang sangat buruk, sifat yang dicela oleh syarak, sifat yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Hingga kan di dalam Al-Quran sendiri, Allah memberi amaran kepada Rasulullah dalam ayat yang bermaksud, jika kamu tidak menyampaikan, jika kamu tidak amanah segala apa yang telah aku turunkan kepada kamu, maka balasan yang sangat azab akan menunggu di akhirat.
apa tu, Allah seolah-olah macam bagi warning kepada Rasulullah, tapi sebenarnya Rasulullah amanah 100%. Dia tidak menyimpan segala apa mandat yang Allah bagi supaya disampaikan kepada umat ni. Maka dia pun tabligh, dah sampaikan. Maka Rasulullah pun jawab, aku dah sampaikan ya Allah. Maka dipersaksikan oleh umat-umatku sendiri. Dah sampai. Jadi khianat ni satu sifat buruk, dan mudah-mudahan dia tidak adalah di dalam diri kita. Maka kita mengambil pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa Sayyidina Ali ni? Sayyidina Ali ni adalah sepupu Rasulullah, yang mana bapa Rasulullah, ayahanda Rasulullah, dan juga ayahanda Sayyidina Ali ni adik-beradik, anak kepada Abdul Muttalib. Kemudian di sudut yang lain, Sayyidina Ali pula menjadi anak angkat kepada Rasulullah. Dia hidup bersama Rasulullah. Di sudut yang lain pula, Sayyidina Ali menjadi menantu Rasulullah bila dia dikahwinkan, dinikahkan dengan anak Rasulullah yang bungsu, Fatimah. Di sudut yang lain juga, Sayyidina Ali ini merupakan sahabat qarib, dan merupakan kanak-kanak, masa itu dia kanak-kanak lagi, kanak-kanak yang pertama beriman kepada Allah SWT, ikut Rasulullah. Dan dia juga merupakan Khalifah Amirul Mukminin yang bungsu, yang keempat, yang bungsu dalam ciri zaman khalifah lah. Walaupun lepas pada itu ada lagi orang yang gunakan kalimah khalifah tu, pangkat khalifah tu, tapi khalifah dalam era selepas Rasulullah yang betul-betul memegang amanah daripada Rasulullah, itulah Sayyidina Ali lah, yang terakhir 4. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini pun kita tak boleh lupa. Jadi Sayyidina Ali ada berpesan. Yang pesannya katanya dalam bahasa Arabnya, laula khamsu khisalin nasaran nas kulluhum salihin alqanaha bil jahli wal hirsu ala dunya wasyuhu bil fadli wal ri'a'u fil amali wal i'jabu bir ra'yi. Apa maksudnya tu? Jika bukan kerana 5 sifat tercela ini, maka manusia akan selamat daripada kemusnahan. Berapa sifat tercela tersebut adalah sifat-sifat tercela tersebut adalah, maksudnya di sini dari sudut lain difahamkan, maka inilah sifat-sifat yang menyebabkan seseorang itu akan berlaku khianat, akan masuk dalam dirinya sifat khianat. Itu yang besar. Kerana ada 5 sifat ni, kelima-lima sifat ni dalam diri dia, muncullah sifat khianat. Itu maksud Sayyidina Ali. Maka apa sifat yang 5 tu? Mudah-mudahan ini yang kita nak jadikan teropong untuk kita meneropong diri kita. Adakah kita mempunyai ciri-ciri 5 sifat ni yang merupakan ciri-ciri kepada datangnya sifat khianat? Yang pertamanya kata Sayyidina Ali tadi, iaitu merasa puas dengan kebodohan. Dia dahlah bodoh, dia senang hati dengan bodoh dia tu. Terlajak bodoh. Apa maksud terlajak bodoh tu? Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, ada satu istilah namanya jahil murakab. Tapi bukan itu maksudnya. Jahil murakab ni maksudnya dia tu dahlah bodoh, dan dia pun tak tahu yang diri dia itu bodoh. Itu nama jahil murakab. Tapi bukan itu maksudnya. Apa maksud bodoh di sini yang dicakap oleh Sayyidina Ali ini, iaitu merasa puas dengan kebodohan, dah terlajak bodoh sungguh. Apa maksudnya? Maksudnya bersandarkan kepada satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Maksudnya, saya bacakan maksudnya lah, iaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia pakar, pandai sungguh, seluk-beluknya. Namun bodoh dalam urusan akhirat. Itu yang dimaksudkan bodoh oleh Sayyidina Ali. Maknanya hal dunia, seluk-beluk dunia, semua kepakaran ilmu dunia ataupun satu bidang ilmu dunia, memang pakar sungguh. Pakar sungguh dia. Dan dia pun merasa yang memang dia ni pakar. Pakar mengendalikan hal ehwal
masyarakat ke, pakar tentang engineer ke, pakar doktor pakar ke, memang pakar sungguh, PhD, atas daripada PhD lagi. Aku Profesor Madya, memang pakar sungguh. Tapi malangnya di satu sudut yang lain, ilmu agama satu habuk pun dia tak tahu. Namanya orang Islam, nama dalam IC Abdul atau Muhammad, confirm dah Islam, agamanya pun Islam, tapi cara hidup dia langsung tidak melambangkan sebagai orang Islam, dan dia pula langsung sebiji habuk pun tak tahu tentang Islam. Ini yang banyak kita tengok dalam Facebook kadang-kadang tu. Dia sendiri, orang Melayu sendiri atau orang Islam sendiri yang mencaci Islam, bukan orang Melayu ya. Kadang-kadang orang luar pun ada yang nama Islam, yang dia tu Islam. Orang Arab sendiri pun, Arab Libya ke, Arab Yaman ke, Arab Syria ke, dia sendiri tidak gembira yang dia tu seorang Islam. Kata seorang ustaz di Malaysia ni, ada satu kata-katanya, satu keadaan yang sangat buruk bagi seorang Muslim apabila dia tidak berbangga yang dia tu Islam, yang dia tu Muslim. Dia tak merasa bangga dan dia tak rasa satu keistimewaan yang dia tu lahir sebagai orang Islam dan dia tu dapat hidup sebagai orang Islam. Dia rasa tak bangga langsung. Dia rasa benda tu biasa. Jadi itu yang pertama, kata Sayyidina Ali, merasa puas dengan kebodohan. Kenapa dia puas? Kerana dia memang pandai, pakar. Nama dia terkenal. Dia pakar dalam serba-serbi, bukan satu sudut. Apa sudut pun pakar. Sudut sejarah ke, sudut kimia, sains ke, sudut apa, semua dia pakar. Tapi dalam bab agama satu habuk pun dia tak tahu. Ataupun kalau dia tahu pun dia rasa dia tahu, tapi sebenarnya dia pun tak tahu. Itu baru jahil murakab. Dia rasa dia dah beragama. Datanglah sesekali ke masjid dengar ceramah. Sekali dengar ceramahnya dia dah rasa dia dah berilmu dah. Dia rasa dia dah berilmu. Sedangkan masa ceramah tu dia ngantuk. Dia ngantuk. Jadi bila dia mengantuk, dia dapat maklumat ketika dia sedar. Ketika dia sedar, maklumat-maklumat yang dapat, itu yang dia proses dalam kepala dia, dan itu yang dianggap sebagai ajaran agama yang aku dah ambil kat masjid. Aku singgah kat Masjid Mujahidin, orang duit nak balik, tengok ni syak dia dekat, singgahlah dengar ceramah kejap. Adalah ustaz terbagi ceramah, butir-butir mutiara, ilmu, tapi dia dengar tebuk-tebuk. Dia dengar tebuk-tebuk, dah dapat tebuk-tebuk, itulah jadi rumusan dia. Rumusan dia, dan dia dah rasa pandai. Wahal itulah yang diistilahkan dalam kitab tauhid yang kita belajar, jahil murakab. Jahil murakab tu maknanya dia jahil, tapi dia pun tak tahu yang dia tu jahil. Apabila dia dapat ilmu, dia pun ulas ilmu itu atas kejahilan dia. Itu yang pertama. Maka marilah sama-sama kita yang ada di sini, bebaskanlah diri kita daripada jahil dalam hal agama. Janganlah kita terlepas pandang dalam hal-hal menuntut kepada keagamaan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kata Sayyidina Ali, sifat tamak terhadap dunia. Kita ni, hidup kita ni dunia akhirat. Dan banyak hadis-hadis yang menyatakan hidup kita ni adalah seolah-olah sebagai pengembara. Sekejap sambil lalu tumpang untuk nak kutip mutiara-mutiara harta yang kita nak bawa ke akhirat. Jadi kalau dalam pada mengutip mutiara-mutiara di dunia ni untuk nak bawa di akhirat sepatutnya, tapi kita dah terpesona, lalu kita kumpulkan untuk kita nak merasa lebih lama lagi hidup di dunia, itulah orang yang rugi, orang yang bodoh, dan itulah orang yang akan menyebabkan dia jadi khianat. Kenapa dia khianat? Dia nak semua benda. Orang punya, dia punya pun dia punya. Itu akan memunculkan kepada khianat. Maka terlalu tamak kepada dunia. Baik, berbalik kepada cerita umrah saya. Dalam umrah tu, biasanya kalau di Madinah memang adalah pakej buat ziarah-ziarah. Ziarah ke Quba, ziarah ke mana-mana tu. Dan salah satu tempat ziarahnya adalah ladang kurma. Jadi saya ni oleh kerana dah banyak kali pergi, tan ladang kurma tu saya tak masuk lah. Duduk je dalam bas. Sebab dah tak nampak bukan ladang kurma Arab, ladang kurma Indonesia. Dan orang Indonesia banyak dalam. Dan kita pun dah macam dah tak berhajat sangatlah dengan kurma tu. Namun di sana ada kawan saya, dia turun. Dia turun, dia pergilah, mungkinlah dia pertama kali ke atau kali yang kedua.
Balik-balik masuk hotel tu lah, hotel dia bercerita, aku pergi ladang kurma, sempat pula orang yang menjaga kurma tu, orang Indon tu, sempat pula dia berceramah bagi tazkirah ringkas. Jadi tazkirahnya ni bagus juga kalau kita dengar. Jadi di antara isi tazkirah itu, saya pun rugi rasa tak dengar tazkirah dia. Tazkirah dia menyuruh tuan-tuan buatlah amal untuk akhirat, janganlah terlalu mengejar dunia ini. Jadi segala apa amal yang kita buat, kerja yang kita buat, niatkanlah untuk akhirat, kerana kita besok akan balik ke akhirat. Dunia ni tak lama kita duduk sementara, mau tak mau kita akan balik juga ke akhirat. Jadi kalau kita tak buat bekalan untuk akhirat sungguh-sungguh, maka di sana esok kita rugi, kita menyesal. Contoh tu kita nampak. Contoh, saya ni orang Indonesia bekerja di Arab Saudi kerana cari duit. Saya bekerja cari duit saya dapat, saya kirim ke Indonesia. Dapat duit saya kirim ke Indonesia. Maka berita di Indonesia sana saya dapat, kata duit yang saya kumpul, yang saya kirim selalu tu, keluarga sana dah buat rumah banglo besar. Saya kirim lagi duit. Dengar kata rumah dah tambah. Dalam pada bekerja kirim, hati udah meronta-ronta nak balik ke Indonesia. Nak melihat rumah, nak hidup senang lenang di sana pula. Dah tak nak lagi hidup di Arab Saudi. Cukuplah. Sekian lama duduk Arab Saudi, cari duit, hantar ke Indonesia. Di Indonesia pun dah manfaatkan duit yang saya hantar, dan di sana dah menunggu banglo yang keluarga saya dah bina, kemewahan-kemewahan hidup yang telah disediakan oleh keluarga saya di sana. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kalau saya bekerja di Arab Saudi ni, saya kumpul duit, saya belanjakan di Arab Saudi, Indonesia, keluarga di Indonesia tak dapat buat, saya pun tak boleh nak balik ke Indonesia kerana tak ada. Jadi faham situ ya? Kiasan di situ kita faham. Kalau kita hidup di dunia ni semata-mata nak mencari dunia, itu yang kita sayang sangat dunia ni. Takut kita nak tinggalkan dunia. Bila dah sakit tu mulalah. Bila sakit tu tanda-tanda nak meninggal lah. Mulalah teringat harta-harta yang dikumpulkan, apa nak jadi, segala saham-saham yang dikumpulkan. Bukanlah tak boleh bersaham, bukanlah tak boleh nak mengumpul harta, tapi bukan itu tumpuan kita. Bukan itu semata-mata yang kita kejar. Tetapi jadikanlah apa yang kita kejar di dunia ini, yang kita kumpulkan, jadikan di akhirat. Macam tadi, jadikan hantar ke Indonesia. Maka di akhirat sanalah Allah pula akan menyediakan tempat kita di sana. Bila kita dah tahu tempat kita di sana, itu hati pun meronta-ronta nak balik dah, nak balik cepat ke akhirat. Dan kalau ada offer nak balik pun, kita tak takut dah. Itu orang yang tak takut mati, sebab tumpuannya akhirat. Dunia ni dia cari semata-mata nak buat akhirat. Yang kedua, yang ketiga, sifat bakhil dengan harta yang lebih. Dia ada sangkut paut dengan yang kedua lah. Bila dah tamak kepada dunia, maka datanglah sifat bakhil. Bila datang sifat bakhil tu, aku, engkau, aku punya, engkau punya, aku punya, dia punya pun aku punya. Itulah datangnya khianat. Bakhil, Haji Bakhil bin Haji Kedekut, tersangat bakhil. Nak keluar duit macam mana dia tunjuk action. Sekeping takut. Bila saya rasa masing-masing ada nonton cerita Abu Piramli tu, Nabi. Bila anak dia manusia nak minta duit, nak beli mesin jahit, Allah, dia jadi rasa nak pensan, nak keluar duit. Terlalu bakhil kepada harta dunia yang ada, yang lebih. Maknanya kebakhilannya tu mengatasi segala-galanya. Dengan sebab itu harta dunia ni, kata pepatah ahli sufi, harta dunia ni hendaklah diletak dalam poket, jangan diletak di dalam hati. Maknanya kalau dunia ni letak dalam hati, itu dilekat. Tapi kalau dalam poket, anytime boleh kita keluar, kita keluarkan bagi. Jadi jangan bakhil. Bakhil itu akan menafikan kepada harta dunia itu menjadi harta akhirat. Bakhil itulah yang menyekat. Yang keempat, dia dah samalah bakhil dengan tamak tenung. Riak dalam setiap amal perbuatan. Riak ni apa maksudnya? Kalau dalam kitab tasawuf, bila kita buka kitab tasawuf, riak tu maknanya, asal kata perkataan Arab, asal katanya ra'i, tunjuk, pandang, ra'i tu,
Ra'aitu kaukaban yasjudu, kata Nabi Yusuf, aku melihat bintang-bintang, matahari dan bulan sujud kepada aku. Melihat. Jadi riak ni maknanya amal itu dia nak tunjuk kat orang. Dia nak tunjuk kat orang. Dia duduk kat masjid, orang tak tahu, dia nak cerita. Dia nak ceritakan kehebatan dia. Sehingga kan Rasulullah sallallahu menyebut maksudnya manusia yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahawa pada dirinya terdapat kebaikan, padahal sedikit pun tidak ada kebaikan pada dirinya. Hadis riwayat Ad-Dalami. Itu kata Rasulullah, orang yang paling berat siksaannya di akhirat nanti iaitu orang yang riak. Riak tu macam mana? Riak tu dia nak tunjukkan dia tu baik. Kalau orang tak tahu yang dia tu baik, dia pula pergi cerita. Guru saya pernah bagi contoh. Macam contohnya, dia datang ke masjid, dia macam mengantuk. Orang tanya dia, mengantuk nampak malam tadi buat qiyamul lail sepanjang malam. Dia cerita pula pada orang yang di malam tadi dia buat qiyamul lail. Dia nak ceritakan pada orang berapa rakaat dia buat qiyamul lail. Dia bangun pukul 2 dah bangun. Orang bangun pukul 5, dia pukul 2 dah bangun qiyamul lail sampai pagi. Dia pun buatlah mengantuk dekat masjid. Dia mengharapkan supaya orang tegur dia. Ada orang bertanya, ngantuk nampak? Bila orang tanya, dia pun nak ceritalah. Yelah, ngantuklah sikit kena. Adalah rasa letih sikit sebab malam tadi qiyamul lail lah. Pukul 2 dah bangun dah. Pukul 2 dah bangun, buat sembahyang taubat, buat sembahyang apa. Dia nak ceritakan baik dia tu. Begitu dia sudut kalau dia berderma. Cerita dengan orang, dia dah ada banyak ini itu rumah anak yatim tu, nampak sekarang ni baguslah. Cikgu-cikgunya pun bagus, gaji cukup. Saya lah yang bagi support itu, bagi ration dekat apa tu sekolah tu. Jadi guru-gurunya pun dah bagus dah sekarang. Mula dia puji guru-guru. Guru-guru tu bagus, kerja rajin sebab gaji dia cukup. Bayaran cukup bulan, dapat ration, dapat gaji, supply makan setiap bulan pun ada. Yang bagi tu saya lah. Saya lah yang bagi setiap bulan, yang bagi support tu. Tang hujung tu dia cerita pula. Dia nak menceritakan yang dia tu baik. Maka segala kebaikannya tu hangus. Dalam hadis lain Rasulullah sebut, hangus laksana api memakan daun kering. Daun kering bukan mancis tu dia hala. Puntung rokok yang nyala tak nyala pun kalau buang, tengok berasap. Habis terbakar semua, musnah segala kebaikan yang dia buat. Riak dalam setiap amal perbuatan. Dan terakhirnya kagum dengan pendapat diri sendiri. Ini kadang-kadang berlaku juga dengan kita. Kadang-kadang kalau jadi ahli jawatan kuasa tu, bila dalam mesyuarat tu bagi pendapat, bila orang pun setuju dengan pendapat kita, dan bila pendapat kita dilaksanakan, nampaknya menjadi kita pun rasa kagum. Kagum di sini kalau diistilahkan kepada bahasa Arabnya sum'ah. Sum'ah ya. Dia rasa kagum dengan diri dia. Hebat aku ni. Orang lain tengok bila datang mesyuarat tak ada idea, tapi aku ada idea. Ataupun dalam bidang-bidang lain, tengoklah reka bentuk dia engineer. Tengok reka bentuk bangunan yang aku buat ni, unik, hebat juga aku ni. Bila dia tengok cermin pula, kalau yang sudut kecantikan pula, orang yang jadi model ke apa, dia tengok cermin, belik sana, belik sini, hidung dia, pipi dia, handsome aku ni. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah dia kata. Dia terpersona dengan diri dia, sama ada zahir atau terpersona dengan kebolehan diri dia, terpesona dengan segala hasil kerja dia. Orang tak persona mana pun, dia yang rasa terasa dia hebat. Orang tak pandang apa pun. Orang rasa memanglah dia hebat, tapi orang lain hebat lagi pun ada. Tapi dia berasa dia hebat. Kalau dia seorang apa lagi? Contoh, kalau dia seorang penyanyi, dia rasa suara dia paling hebat. Bukanlah penyanyi bentar, penyanyi nasyid. Kadang-kadang penyanyi nasyid, lagu-lagu Islam, lagu beri semangat, tapi orang yang menyanyi itu, mudah-mudahan tidaklah ini contoh, orang menyanyi itu dia pula rasa kagum.
Oh, sedap lagu aku ni. Orang semua berkenan dengan lagu aku. Sedap suara aku. Tak sangka pula suara aku sedap. Rupanya keturunan aku memang suara sedap-sedap. Keturunan aku, adik-beradik aku, mak aku, datuk aku dulu, memang orang suka menyanyi selalu zaman dulu-dulu atuk aku dia jemput nyanyi di majlis-majlis kahwin. Bila majlis kahwin ni atuk mestilah kena jemput. Atuk dia dulu, patutlah aku ni boleh nyanyi, suara sedap, boleh jadi penyanyi. Dah jadi penyanyi terkenal pula tu. Buat recording lagu, nyanyi lagu nasyid. Kalau nyanyi lagu yang yang hapra tu, itu tak boleh jadi contoh lah. Itu dah awal je dah hapra. Nanti nampak perbuatannya tu baik, tetapi oleh kerana ada sikap di dalamnya, dengan sebab itulah apabila datang ciri-ciri yang 5 ciri ni, kata Sayyidina Ali, disitulah yang akan mencetuskan kepada seseorang itu bersifat khianat kepada masyarakat, khianat kadang-kadang kepada diri dia sendiri, dan yang paling menakutkan dan yang paling mendukacitakan dan yang paling kita tak nak sekali, khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasul. Khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasul tu macam mana? Bila kita macam yang saya contoh tadi, tidak bangga yang kita ni orang Islam, kita tidak bangga yang kita ni bertuhankan Allah, dan kita tidak bangga, merasa bangga yang kita bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita bangga ke tak bangga? Salah satu ciri yang kita boleh tengok, apabila berlaku penghinaan kepada Nabi, apabila berlaku penghinaan kepada agama kita, apabila berlaku penghinaan kepada orang Islam, penindasan kepada orang Islam, kita nak bertindak memang tak boleh lah, sebab ada undang-undang. Sedikit sebanyak hati kita mesti rasa sakit. Celaka punya orang, mulut bacun, ada sakit. Nak bertindak tak boleh lah, sebab kita negara ada undang-undang. Dan kadang-kadang pun terlebih bertindak pun tak boleh juga. Tetapi sekurang-kurangnya ada cetusan di dalam hati kita. Apabila kita membaca laporan ada orang yang menghina agama kita, merasa sakit, kita naik bulu rumah. Apabila kita membaca cerita ada orang menghina Nabi kita, naik semua bulu-bulu semua, geram. Rasa-rasa kalau orang tu ada depan aku lah, memang aku tengih-tengih. Memang aku bagi sebiji. Tapi hakikatnya kalau ada orang depan pun tak boleh kita nak bagi dah. Jadi cerita lain pula. Tapi sebaliknya, kalau dengar cerita orang hina agama, dengar cerita orang hina Nabi kita, dengar cerita orang tindas saudara-saudara kita seagama, kita tak rasa apa pun. Kita tak rasa tak apalah, biasalah tu, akhir zaman. Itulah keadaannya. Tak boleh gitu. Jadi mula saat ini, kalau kita dalam keadaan macam itu, kita ubahlah hati kita. Tanamkan hati kita ada rasa sakit hati. Maknanya sakit hati kita tu menunjukkan sayangnya kita kepada agama kita, menunjukkan kita tetap amanah memegang janji kita dengan Allah SWT di zaman alam roh dulu. Kita pegang kukuh. Makna dengan itu, sayangnya kita pada agama, sayangnya kita pada Allah, pada Nabi dan pada sesama umat Islam. Itulah yang barangkali boleh menjadi bahan yang akan menyelamatkan kita di alam kubur, di akhirat besok, kerana adanya sifat amanah. Dan disitulah juga pada perkara-perkara yang boleh kita menjawab pada soalan kubur nanti. Soalan kubur ni walaupun dia dah bocor, semua dah tahu, tapi jawapannya hanya boleh dijawab apabila kita beramal, apabila kita sayang kepada agama kita, pada Allah, pada Nabi dan kepada sesama saudara Islam. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat, dan masing-masing kita bolehlah mengikis segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, dan isikanlah dengan sifat-sifat mahmudah, supaya kehidupan kita ini cemerlang di dunia dan juga cemerlang di akhirat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.